Kesehatan satu impian, kejayaan satu wawasan. Bersama memburu harapan, mengecapi kesejahteraan. Kita tak pernah putus asa, walau halangan di depan mata. Kebersihan sejahtera bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 tepat, Nur Azalina, Haniza, Cheryl Zaitolia, Mid Ida, Husamudin pun ada, Lai Jetli. Okey, Izzuddin apa khabar? Saifullah, Hakuza, Wapas, Nurul, siapa dekat sana tu? Okey, Peh Mentol, tu dia nama Chun. Okey, Nur Hazwaniha, betul? Alexander Ho, Yu Xiang. Okay, I want to start now so that we can finish early today. And today Sunday. I hope anda semua dalam keadaan sihat walafiat, sudah cukup beristirahat ataupun dah pergi shopping tadi untuk kali terakhir, minggu terakhir. Mungkin minggu depan anda semua sudah balik ke kampung. Mana yang dah lama tak balik, betul tak? Mungkin dah setahun dua tak raya kat rumah. Ada 2 tahun dah. Okey. Jadi saya faham. Okey. Saya Waalaikumsalam. Saya tak balik kampung sebab saya dah jadi orang dewasa, orang tua. Jadi tuan rumah sekarang. Jadi ramai adik-beradik yang akan, kalau InsyaAllah dia orang datang ke rumah lah nanti. Okey, apapun saya doakan anda semua dalam keadaan sihat, berhati-hati. Siapa yang nak balik awal minggu depan, saya dengar kata ramai yang dah ambil cuti pun. Namun hari ini kita cerita sikit tentang kod-kod you tak berapa sedar apa yang berlaku dalam badan you. Baik, hampir lebih daripada 70% daripada anda tidak akan sedar yang liver kita sudah bermasalah. Saya bagi tahu kenapa. Sebab liver ni dia tak perlukan lebih daripada 50% saiz. Maksudnya kalau dia ada tinggal 50% lagi pun dia boleh hidup, ataupun dia boleh berfungsi seperti macam tak ada benda. Macam juga buah pinggang. Ingat tak saya cerita semalam tu, kalau buah pinggang tu satu tak ada, sebelah lagi you masih lagi boleh balik raya. Faham? Kencing pun kadang-kadang masih lagi boleh cantik lagi. Sama juga dengan liver, you tak akan nampak jaundice, you tak akan nampak masalah-masalah yang saya akan bagi 10 untuk anda bawa balik pada hari ini, untuk anda copy dan cerita pada satu kampung. Pasal apa? Saya dah kata tadi, ramai yang kena tapi tak sedar. Ini antara satu lagi yang dinamakan silent killer. Dia taklah macam heart attack. Bila dia datang attack sekali terus kan. Liver tak. Liver dia datang slow and steady, lama kelamaan baru nampak. Kadang-kadang orang kata apa, coincidental. Maksudnya secara kebetulan you nak pergi check pasal lain, you buat blood test, tengok-tengok liver function test you dah mula ada question mark. Dan ramai daripada kita yang doktor akan isytiharkan sebagai fatty liver dulu. Jadi fatty liver ni ramailah. Kalau saya kata setiap 10 orang tu at least 4 orang ada fatty liver, tak salah kot, betul tak? Tapi untuk liver problem yang secara amnya dalam dunia ni rata-ratanya 30%. Berarti setiap 10 daripada kita, kalau you balik ada 10 orang dalam dewan atau ruang rumah you nanti, you tengok kiri kanan, kalau dewasa sikit je, you teka dia siapa antara 10 orang tu 3 yang dah kena tu pula. Kadang-kadang dah nampak, dah ada signal, tapi buat tak nampak juga. Itu yang paling dahsyat. Sebab apa? Bila dah nampak 10 benda yang saya cerita ni, selalunya dia dah lebih teruk daripada 3-40% dah. Maksudnya liver you dah mula rosak lebih daripada 30%. Faham? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nombor 1 ialah selalu orang confuse dengan bloating, kembung perut. Kembung perut ataupun indigestion. Orang kata apa, pencernaan dalam badan kita ni, dalam perut kita ni rasa macam tak komplit je.
Faham tak? Dia tak lawas, buang air besar, ada sakit bahagian perut pun boleh, bahagian terutama sekali kalau dah perut dia ke kanan pula sikit dan bawah pada tulang rusuk ni, depan paru-paru you kat bawah sikit, faham tak? Belah kanan. Oh, you nampak ni macam belah kiri. Belah kanan you, okey. Tak semestinya, kadang-kadang dia boleh pergi satu abdomen pun. Okey, so nombor satu ialah you dah ada sedikit komplain macam tu, dan selalunya you ada buncit juga bahagian perut you, dan selalunya orang ni pun dah overweight, faham? Kadang-kadang dia ada bengkak bahagian abdomen dia. Alright, dan kalau dia komplain ada diarrhea pula, dan bukan cakap diarrhea saja, dia punya najis macam fatty, macam berminyak sedikit dan warnanya pucat, tidak brown, tidak macam biasalah. You tahu kan najis you, dia color macam apa, tanah liat yang grey tu. Okey, lepas tu dia floating, dia timbul. You tak makan sayur banyak pun, you tak makan benda-benda yang berserat pun, dia timbul juga. Jadi tolong berhati-hati, nombor satu. Nombor dua ialah you berat badan naik tanpa sebab. You tak tahu, tengok-tengok, aku tak makan ubat apa pun, aku tak makan tambahan apa-apa pun, ambil diet ke apa-apa, tak, dia naik. Ni kena check. Dan naik tu agak mendadak juga. Dalam 2 bulan ni you rasa macam ketat je seluar you, okey, atau kain you lah. Orang perempuan lebih pada orang lelaki tau cerita liver ni, jangan main-main, okey. Lepas tu opposite pula, berlawanan ialah you hilang berat badan ataupun penurunan berat badan you pun agak ketara tanpa you buat diet apa-apa. Ini pun jadi masalah. Dan yang paling dahsyat, dia agak terlewat sedikit. Bukanlah saya suruh you give up, putus asa, tapi you kena cepat-cepat jumpa doktor kalau ada loss of weight and loss of appetite pun. You dah berat badan pun dah turun dan you tak ada selera pula, tak ada sebab. Makanan yang cantik depan mata pun you tak lalu juga. Nombor 3, okay, you ada masalah bengkak. Hari tu ada orang tanya, saya tak sempat cerita tentang edema. Sebenarnya banyak kali saya ceritakan edema tu apa, siapa tahu cepat, bengkak kaki ataupun bengkak bahagian tangan atau bengkak bahagian muka. Tapi selalunya untuk liver ni lebih pada kaki, yang bila dipicit, ditekan, dia tak nak, dia mendap tapi dia tak mau naik balik. Macam ada lekuk ke dalam tu, kan, berminit-minit tunggu, peliknya nampak macam ada sponge yang macam plastisin. Tetapi yang dahsyat sekali ialah kalau you dah naik ke perut, ada juga cecair. Edema ni maksudnya air atau fluid berkumpul di luar daripada kawasan pembuluh darah. Ada sebabnya, mungkin liver you dah tak berfungsi betul, albumin dia tak keluar. Ni ada cerita albumin ni lah, sains dia. Maka dia boleh bocor keluar. Dan bila gravity tak, maksudnya tekanan pressure tu turun, beratnya ke bawah, maka lebih ke kaki lah, betul tak? Kadang-kadang naik sampai ke apa orang panggil, ke betis pun. Jaga baik-baik, satu ni lah, dua belah kaki ni agak rasa bengkak aja. Baik, kalau dah naik ke perut bahagian abdomen, itu dia panggil ascites. Tadi dia panggil edema, ni dia panggil ascites. Orang Melayu panggil busung lah. Kalau busung ni agak serius lah. You pun tahu kan, you pernah tengok kan, kalau orang dah macam nangka perutnya dah jadi cekang, tahu tak? Dah jadi keras, itu agak lewat tu. Jaga baik-baik. Okey, sebelum jadi semua tu, dengar cerita saya ni, cuba you perhatikan dulu, tengok. Seterusnya tangan you, kita tengok kulit dan tangan pula. Tangan dulu, kalau ada merah macam terbakar, atau kaki merah betul, you rasa macam terbakar tu, okay? So dia punya burning ataupun merah punya warna ni adalah disebabkan kaitannya dengan liver problem juga, okay? Disebabkan kalau sampai kulit pula mula tukar jadi warna, sebelum warna kuning sekejap, dia akan jadi kadang-kadang ruam dulu, kadang-kadang kuning dulu, tak apa. Tapi kalau ada ruam, kalau ada eczema, kalau ada penyakit asma, you senang kerap kena sekarang. Lepas tu ada Spiderman datang, bagi dia punya chop, spider vein, maksudnya dia jadi macam laba-laba punya design tu, pecah-pecah halus-halus berakar tu, dia macam spider. Ada 1-2 tempat kat dada ke, kat belakang ke, cuba tengok, okey. Kalau ada tu, tolong cepat-cepat. Dan kadang-kadang dia berbintik-bintik sampai macam berdarah kecil.
bertumpuk-tumpuk kecil halus-halus, faham? So dan senang lebam pula tu. Tak kena apa-apa pun, ataupun kena sikit dah mula lebam. Ini kena check betul-betul. Okey. You pernah tengok tak ramai orang yang ada xanthelasma? Tahu tak? Ada macam kolesterol, warna kuning-kuning melekat. Itu kalau kolesterol tinggi pun boleh ada xanthelasma tu. Kan kat atas kelopak mata, bawah kelopak mata ada 2-3 biji tu, kiri kanan pun ada. Yang tu check kolesterol dulu. Tapi kalau liver you bermasalah, xanthelasma pun keluar, timbul biji-biji tu, tampak bertumpuk-tumpuk tu, itu dah mula serius. Maksudnya liver dah tak berfungsi dengan baik. Seterusnya juga apa lagi, you punya kuku kadang-kadang nampak macam putih-putih, bertumpuk-tumpuk putih, dulu tak ada pun. Okay. Dan kalau dah sampai jadi orang panggil clubbing, macam satu lekuk yang kan kita punya straight je, lebih kurang sikit je lekuk, dia punya naik betul, macam melekuk ke atas. Macam tu melekuk, tahu macam tu. Kuku kita ni jadi macam tu. Ni dah mula serius. Okey. Satu lagi, bila dah jaundice, tahu, mata dah jadi kuning, kulit dah jadi kuning, walaupun dia boleh reverse balik kalau you cepat-cepat betul kan, tapi kalau dibiarkan lama, saya rasa ini satu tanda atau petanda yang cukup serius. Sebab apa? Bilirubin dalam badan kita ni yang dia asal usulnya daripada red blood cell yang telah pecah ataupun telah nak dibuangkan, dah mati dah, maksudnya sel tu dah tak pakai lagi, bahan kumuhan ni keluarnya bilirubin, dan harusnya boleh keluar, dinyahkan oleh liver, dia masuk ke dalam bile, keluar, tetapi tak lepas juga. Ini yang menyebabkan najis tukar warna, faham? Disebabkan bilirubin ni juga bila dia tak keluar, tak dinyahkan, maka naiklah ke kulit jadi kuning, mata jadi kuning. Dan satu lagi seterusnya nombor 6 ialah dark urine. You punya kencing jadi gelap. Jadi lebih pada teh lah. Kalau teh tu dah kira gelap kan. Kalau tak minum air pun jadi gelap warna teh. Tapi ni lebih gelap daripada warna teh. Saya rasa you tak usah melawak lah, serius. Okey, lepas tu alergi. Senang dapat alergi. Salah makan sikit je alergi. Dulu banyak benda you boleh makan, sekarang benda yang boleh makan pun kadang-kadang dah naik gatal, dah naik ruam dan sebagainya. Setengah orang you tak boleh kena asap. Dulu you kerja tempat kilang semua okey, sekarang kena sikit je tempat petrol ke apa, habis you akan jadi badan you akan jadi allergic dan sebagainya, keluar rashes dan ada merah-merah, ada hingus, ada sinus dan sebagainya. Baik, kalau malam pun tak nampak, penglihatan you jadi night blindness, faham? You tak boleh bawa kereta malam, kena ada orang sebelah, ataupun you tak boleh bawa kereta lah malam-malam sebab you nampak blur atau nampak double dan sebagainya tu. Orang panggil night blindness, lingkup. Pasal apa? Sebab vitamin A tak boleh diabsorb. Dia liver kan, dia membantu dengan bile tu untuk ambil vitamin A, D, E, K. A dah tak ada, siap. Banyak lagi lah vitamin D, E, K pun tak ada, macam mana? Jantung pun rosak, tulang pun rosak. Dan last 3 ialah bau mulut dah mula jadi teruk. Dia macam amonia keluar kan, dan tak boleh keluar kan, tak boleh dinyahkan, jadi bau busuk lah. Bak kata medical dia panggil fetal hepatitis, maksudnya dalam bahasa Inggeris breath of the dead, maksudnya nafas orang yang dah meninggal. Itu jangan main, bau nafas tu. Kalau you nak tahu macam mana bila orang dah meninggal, kalau dibiarkan, kalau tak diproses, tak dijaga elok-elok, bau dia macam ni lah. Okay. Saya minta maaf cerita ni sebab saya pun berpengalaman bila kes-kes liver failure atau tak, liver cancer ke apa, betul-betul kita berhari berminggu sebelum dia meninggal tu, memang kita kena tahan bau sebelum dia meninggal pun. Okay. So disebabkan liver tu mengeluarkan bahan yang berbau, maklum sajalah, bahan-bahan yang toksik yang tak boleh dibuang, dia tolak naik ke atas.
Tadi saya lupa nak cerita yang orang berdarah kat kulit-kulit semua tu, dia kadang-kadang boleh berdarah di dalam bahagian usus pun, termasuk stomach kita, sebab kadang-kadang you muntah darah, kadang-kadang you batuk, daripada paru-paru pun boleh keluar darah. Dahsyat tak? So tuan-tuan sekalian, ada dua lagi saya nak cerita, nausea dan vomiting. Loya, kalau dah loya, ni signal yang antara serius. Selalunya kalau setakat awal-awal tu you tak loya lagi, tak pening lagi dan tak muntah. Kalau dah ada nausea, ada vomiting, ni dah overload. Maksudnya bahan toksin tu dah tak boleh pergi mana lagi, dia tendang ke atas. Macam food poisoning juga, faham? Okey, dan kadang-kadang dia boleh membawa maut pun, sebab muntah terlalu banyak ni. Dan ujung-ujung sekali yang paling common, yang paling orang kata senang you ataupun nampak cerita ni, ialah you akan tengok dia dengan beberapa isyarat yang saya bagi tadi, tanda-tanda tadi tu kadang-kadang campur 2-3 dengan yang tadi. Satu ni kalau ada, dia almost confirm, iaitu fatigue. Dia letih, dia lesu tanpa sebab. Lagi sekali, of course sebab liver lah, tapi dia tak tahu. Syed dah lama dah dekat berbulan ni nampak macam tak ada mood je, dan kebelakangan ni dia lebih nak tidur je ataupun tak mau pergi kerja, dan kadang-kadang dia macam tak boleh fokus lagi dah. Dia punya minda dia memang out, dan kalau boleh nak tidur je, faham tak? Dan dia sakit belah kanan, naik ke leher kan. Kalau liver ni dia naik sakit tu sampai sebelah badan pun boleh. So tuan-tuan sekalian, kalau dah sampai dia tak boleh fokus, ada kes yang kalau dah teruk sampai koma pun ada. So janganlah anda tunggu sampai jadi macam tu. Boleh? Okey, saya dah habis cerita. Cuma tujuan saya soal tadi dalam poster saya kata, ada harapan lagi ke? Macam mana tu? Kalau semua ni ada, memang susah sikit. Boleh tu boleh lagi. Berarti disebabkan liver ni, ini dia harapan kita. Liver ni dia orang panggil tahan lasap. Sebelum dia sampai jadi, kalau dah jadi kanser tu lain cerita juga. Itu pun kita nak kena lawan juga. Sebab kalau liver ni dipotong setengah, kata orang dia boleh hidup balik. Maksudnya potong buang, faham tak? Jadi kalau masih ada lagi sel-sel yang masih hidup, maksudnya normal lagi, asalkan dia macam benih. Kalau masih lagi ada akar dia tu masih normal, dia ada harapan hidup balik. Maksudnya dia boleh ganti balik dengan syarat kita tak menambah lagi bahan-bahan yang jadi penyebab utama, seperti bahan toksin, alkohol, makanan junk food, terlalu banyak gula. Kan saya cerita daging-daging yang terlalu orang panggil apa, dah dicemarkan dengan macam-macam. Kan daging-daging yang moden sekarang ada 123 bahan chemical yang masuk dalam daging, dan termasuklah kita punya peliharaan ayam. Saya rasa lembu dan inilah ayam you kena tengok betul-betul, okey, sebab ada antibiotik, ada hormon dan sebagainya. Itu makanan. Udara lagi, okey, dalam kereta, dalam office, aircon lagi, macam-macam dah masuk. Jadi kita tak lepas daripada junk food. Dan kalau you tengok sweetener, ada orang suka ambil whey protein, ada orang yang, kalau saya list ada lagi, nanti saya akan buat satu lecture tentang apa nama bahan-bahan yang menerukkan keadaan. Seperti mana kalau you tak sedar, minyak masak kita yang daripada sayur-sayuran tu pun, yang hydrogenated blood tu, oil tu pun bahaya. You mungkin dengar artificial sweetener, you mungkin pernah dengar MSG kan. Ini saya akan cerita next lecture. Sebab hari ni saya nak you fokus list ni dahulu. Dan secara kesimpulannya, jangan masuk bahan-bahan yang toksik dalam badan kita. Ini belum saya pergi sampai peringkat apa yang dinamakan perfume, kosmetik kan, yang banyak sintetik tu, Masya Allah. Ini yang 3-in-1, kopi dan sebagainya, tea, semua tu jaga baik-baik. Okay? Kopi boleh, tapi yang 3-in-1 tu kena jaga. Alright. Kalau tak ada apa-apa halangan, kita akan berjumpa lagi nanti besok petang. Kalau dipanjangkan umur, maka kita make sure yang saya bagi list tadi you tengok balik lagi sekali, check list dengan kawan you ataupun you sendiri dah semua clear tak. Kalau pun you dah sihat, rasa sihat, tak salah setahun sekali you buat liver function test. Selalu saya kata 50% daripada kita dah kena tapi kita tak sedar.
Saya nampak ramai anak-anak muda kat sini macam senyum-senyum je, tak rasa macam you akan kena kan. You nak tahu tak sekarang umur 17-18 dah ada fatty liver. Bahkan ada orang buat kajian awal pada umur muda lagi pada tu pun dah mula fatty liver. Berarti itu peringkat pertama sebelum nak jadi apa saya cerita ni. Tak adalah terus jadi jaundice kan. Lepas tu dia dah mula jadi kulit, obes, susah nak turunkan berat badan bersiapa, liver tak boleh berfungsi. Lepas tu dia panggil fibrosis, lepas tu dia panggil cirrhosis, lepas panggil cirrhosis dia panggil cancer. Macam okey, kita sentiasa mendoakan you bebas daripada masalah ni, insyaAllah. Maka jaga diri, semoga hidup anda bahagia di dunia, akhirat anda syurga. Okey, apapun kesihatan cukup mustahak. Let go and feel good all the time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.